Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube saya, Fauzan Channel. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe channel saya dan share, dan juga kepada yang belum subscribe, dijemput untuk anda subscribe ya, untuk memberikan sokongan dan juga untuk perkongsian kita dalam isu-isu semasa yang akan saya buat live ataupun rakaman dan sebagainya lah. Ya, boleh kita menyampaikan bersama. Dan jangan lupa komen-komen yang pada pendapat anda, pada pandangan anda, ya, tidak semestinya mengikut pandangan saya. Ya, boleh komen, tidak ada masalah. Ya. Okey, ringkas seperti biasa, hari ini saya nak ulas tentang satu saja, iaitu daripada kenyataan timbalan Presiden PAS, ya, Tuan Bin Taman, yang kita baca dalam Malaysia Kini juga, di mana beliau mengulas tentang kes Datuk Seri Najib, ya, dalam kes SRC, di mana mahkamah telah memutuskan beliau didapati bersalah mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi sebelum ini, iaitu dengan penjara 12 tahun dan juga berapa 7 juta, 200 juta berapa tu ya, yang dikenakan denda lah. Ya. Okey. Walau bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan hukuman tersebut sehingga kes dirujuk pula kepada Mahkamah Persekutuan yang kita tak tahu bila akan dibicarakan. Ya, itu adalah mahkamah yang terakhir yang akan menentukan nasib Najib Tun Razak. Dari segi ini kita tidak ada mempertikaikan, kerana itu adalah proses biasa. Seseorang yang telah pun didapati bersalah, dia ada hak untuk merayu. Cuma kaedahnya berbeza, memang berbeza lah. Ya. Kalau kita tengok Datuk Seri Najib dulu, apabila beliau didapati bersalah, ya, di peringkat seperti mana di peringkat Najib sekarang ini, kemudian beliau cuba untuk menangguhkan hukuman dengan membayar jaminan dan sebagainya, sementara menunggu Mahkamah Persekutuan, tidak diluluskan. Ya. Anwar terus diseret ke penjara dan akan hadir ke Mahkamah Persekutuan pada waktu yang ditetapkan. Ya. Bermakna Anwar tetap juga berada di dalam penjara sementara menunggu pembicaraan di Mahkamah Persekutuan. Dan istimewanya Najib ini, dia tidak perlu berada dalam penjara. Ya. Dia masih lagi boleh pakai coat, pakai tie, masih lagi boleh ke sana ke sini, ya. Dapat escort, dapat kawalan seperti mana keistimewaan bekas Perdana Menteri. Ini hebatnya, ya, hebatnya. Dan tentang ini juga mendapat teguran ataupun kritikan daripada Mahathir Mohamad. Saya dah ulas dalam video saya semalam, bagaimana Mahathir pada saya tidak berhak untuk nak cerita tentang ketidakadilan, ya, ketidakadilan sistem kehakiman dalam kes Najib ini. Kerana di zaman beliau menjadi Perdana Menteri pun lebih dahsyat. Lebih dahsyat beliau lakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saja tidak mendapat jaminan, bukan saja tidak apa, bahkan di dalam penjara sekalipun, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbuk matanya sebelah. Ini di zaman Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi nak dibandingkan sekarang ni, sepatutnya Mahathir tidak ada hak lah bersuara. Ya. Terlalu jauh perbezaannya, walaupun kita tidak bersetuju dengan cara layanan kepada Najib, tetapi kita berhak menyatakan, tetapi bukan Mahathir. Ya, Mahathir tidak berhak menyatakan kerana beliau lebih diktator. Ya, beliau adalah seorang yang dengan wajarlah digelar sebagai Mahazalim. Ya. Okey. Itu ulasan saya yang semalam. Hari ini saya nak ulas tentang apa yang disebut oleh Tuan Bin Taman, di mana beliau menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga terbukti bersalah. Ini cara Islam, dia kata. Islam pun kaedahnya demikian. Perundangan pun kaedahnya sedemikian. Ya. Seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga didapati bersalah. Ya. Ini kata Tuan Bin Taman. Bahkan katanya kalau dibawa ke Mahkamah Persekutuan sekalipun, Najib ada lagi mahkamah, iaitu Mahkamah Akhirat. Di sana dia katanya tidak ada lagi pendakwa, penguat bela dan sebagainya. Ia yang menjadi saksi adalah anggota tubuh badan kita. Tidak ada siapa boleh menipu di Mahkamah Akhirat. Itu punya hebatnya Tuan Bin Taman mengaitkan Mahkamah Dunia dengan Mahkamah Akhirat. Ya. Perbandingan yang beliau buat menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga terbukti bersalah, itu pun saya rasa mengelirukan. Ya, mengelirukan sebab
yang sekarang ini status Najib sekarang ini bersalah. Status dia sekarang ini bersalah. Kerana dua mahkamah telah menyatakan beliau bersalah. Ya, beliau bersalah. Sepatutnya ayat yang boleh dikeluarkan oleh Tuan Mentor Man adalah Najib sekarang ini bersalah sehingga dibuktikan tidak bersalah. Itu sepatutnya ayat dia. Sepatutnya ayat yang boleh digunakan. Najib statusnya sekarang ini bersalah sehingga dibuktikan tidak bersalah oleh Mahkamah Persekutuan. Dia tak boleh kata Najib tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh Mahkamah. Tak boleh. Sebab hukuman telah pun dijatuhkan. Ya, telah direkodkan di dalam mahkamah bahawa Najib bersalah. Ya, Najib bersalah. Jadi untuk nak merayu di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi status sebenarnya dia bersalah sehingga dibuktikan tidak bersalah oleh Mahkamah Persekutuan. Itu sepatutnya yang Tuan Mentor Man patut sebut. Ya. Jadi nampaknya sedaya upaya dia cuba nak membela Najib Razak. Dan kita faham kenapa dia nak bela Tuan Mentor Man ni. Kalau dia simpati sangat dengan Najib, sepatutnya dia datanglah beri sokongan moral kan dekat mahkamah. Ya. Tapi dia pun tak datang nak berikan sokongan moral. Saya pun tak nampak mana pimpinan UMNO yang hadir ke mahkamah. Yang saya lihat Lakman Adam adalah saya nampak. Ya. Selain pada wanita-wanita makcik-makcik bawang daripada Parlimen Pekan yang datang naik bas. Ya. Ada yang kata diupah dan sebagainya, terpulanglah. Nak upah tak upah terpulanglah. Ya. Tapi yang ramai datang itu adalah daripada Pekan, kawasan Parlimennya. Dan kita ucap tahniah lah ya kepada makcik-makcik bawang ni. Ya. Kerana masih lagi ada sokongan, ya, simpati dia kepada ahli parlimen dia. Yang saya pelik kenapa pimpinan UMNO tidak ada perasaan itu. Ya, tidak ada perasaan simpati, nak berikan sokongan moral. Berbeza dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Ya, Anwar di mahkamah, bukan saja pimpinan Parti Keadilan yang datang, pimpinan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat juga datang, akar-akar UMI semua datang, yang tidak berparti datang, NGO pun datang memberikan sokongan moral. Jadi jauh bezalah dengan apa yang kita lihat dalam kes Najib. Usahakan NGO, ahli UMNO, pemimpin UMNO pun tak datang ya, untuk memberikan sokongan moral kepada Najib. Itu nasib Najib lah, macam mana kan. Cuma apa yang dikatakan oleh Tuan Mentor Man ini adalah satu kenyataan yang play safe, ya, masih juga tidak mahu mengakui fakta bahawa Najib telah pun didapati bersalah sehingga dia dibuktikan tidak bersalah. Tapi dipusing oleh Tuan Mentor Man mengatakan kita tidak boleh tuduh dia bersalah ya, sehingga dia buktikan bersalah. Ini bukan tuduhan ya. Ini mahkamah dah jatuhkan hukuman kepada Najib. Jadi kita bagi Tuan Mentor Man lah. Tapi betul ke? Ya, betul ke apa yang disebut oleh Tuan Mentor Man ni? Bahawa seseorang itu perlu dibuktikan bersalah sebelum nak kata dia bersalah. Betul ke? Kita masih ingat lagi ya, pada PRU yang ke-13. Tak salah saya, PRU 13. Di mana Presiden PAS sendiri waktu itu, ya, Haji Hadi Awang, ketika nak meletakkan calon-calonnya di beberapa kursi yang telah pun diberi kepada Parti Keadilan, ya, seperti di Aceh, di Damansara dan beberapa kursi di Terengganu, di mana Haji Hadi Awang meletakkan calonnya juga, walaupun dah dibincangkan agihan kursi, tetapi dilanggar oleh Presiden PAS sendiri dengan alasan calon-calon PAS telah calon-calon keadilan mengedar pil kuda. Ya, ada calon-calon yang menyokong fahaman komunis. Oleh sebab itu, PAS meletakkan calon-calon ya, di tempat kursi keadilan bertanding. Ini dinyatakan secara umum oleh Haji Hadi Awang. Ya. Dia letak calon atas alasan calon keadilan itu mengedar pil kuda. Ada calon keadilan yang menyokong komunis. Jadi saya tertanya, di mana calon keadilan yang telah pun dibuktikan bersalah mengedar pil kuda? Bicara pun tidak. Tak ada pun calon-calon keadilan yang masuk mahkamah dibicarakan. Apatah lagi dijatuhkan hukuman. Kalau dijatuhkan hukuman, mana mungkin Parti Keadilan meletakkan calon itu sebagai calon. Ya? Kerana tapisan untuk memberi calon ini bukan saja tapisan yang ketat oleh Parti Keadilan, tetapi tapisan daripada SPR itu sendiri. Mana-mana yang ada kes mahkamah, ya, yang dipati pernah melakukan jenayah, tidak boleh diletakkan sebagai calon. Tidak layak untuk dijadikan calon. Ya. Takkan keadilan nak letakkan calon orang yang ada kes pil kuda
Yang ada kes tel kuda. Takkan keadilan nak letakkan calon di mana calon itu dia kenal pasti sebagai penyokong komunis. Tak masuk akal. Tapi bagaimana Haji Hadi boleh mengatakan secara umum dalam ceramahnya menyatakan bahawa PAS meletakkan calon di kursi keadilan kerana calon-calon keadilan ini ada yang terlibat dengan pengedaran pil kuda. Ini satu tuduhan yang tidak pernah dibuktikan di mahkamah, tidak pernah dibicarakan sekalipun, tetapi digunakan pakai oleh PAS sebagai dalil dan hujah untuk menghalalkan tindakannya meletakkan calon di tempat kursi keadilan. Jadi, apa yang Haji Hadi buat ini bertentangan dengan apa yang disebut oleh Tuan Mentor Oman. Ya? Tuan Mentor Oman mengatakan bahawa kita tidak boleh tuduh seseorang sehingga dibuktikan bersalah. Tapi Haji Hadi telah membuat tuduhan, yang tidak pernah dibicarakan, yang tidak pernah dibuktikan pun bersalah. Tetapi Haji Hadi membuat tuduhan. Ya? Kerana apa? Kerana nak meletakkan calonnya bertanding. Untuk menghalalkan tindakannya, meletakkan calon dia bertanding di kursi-kursi ditandingi oleh calon keadilan. Jadi sebab tu saya katakan hipokritnya parti PAS ini. Ya? Dia lupa apa yang telah dilakukan. Dia lupa dia juga pernah melanggar prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip Islam ini, di mana kita tidak boleh memfitnah orang. Kalau kita sebut Haji Hadi ini fitnah, walau lawan kata, oh fitnah apa? Haji Hadi bukan sebut nama. Oh, apakah Islam boleh memfitnah orang? Ya? Dengan syarat tidak sebut nama. Apakah Islam membenarkan kita fitnah orang? Dengan syarat tidak payah sebut nama. Tidak boleh. Fitnah ini sebut nama ataupun tidak sebut nama, tetap fitnah. Bahkan kalau kita membuat tuduhan fitnah tanpa menyebut nama, itu lebih besar kesannya. Sebab kalau kita tak sebut nama, orang itu tidak boleh nak pertahankan diri dia. Sebab kamu tak sebut nama, macam mana dia nak pertahankan diri dia? Bahkan akan menimbulkan, mengembangkan lagi fitnah. Mungkin orang ni kata, oh calon ini yang ada kuda. Yang ni kata, oh calon itu yang ada kuda. Maka bertambah merebaknya fitnah ini kerana Haji Hadi membuat tuduhan tidak menyatakan siapakah sebenarnya yang mengedar kuda. Ya. Sebab itu bila kes saman yang dikemukakan oleh salah seorang calon, fikir, saya nama dia Samsul di Terengganu, membuat saman kepada Haji Hadi dan dalam proses mahkamah menyatakan bahawa Haji Hadi menang kes itu. Menang bukan kerana Haji Hadi tidak fitnah. Haji Hadi menang kes itu kerana Haji Hadi tidak sebut nama Samsul. Sebab itu yang saman itu Samsul. Ya? Salah seorang calon. Tapi oleh kerana Haji Hadi tidak sebut nama Samsul, maka saman Samsul tidak diterima oleh mahkamah. Tapi dalam penghakiman itu jelas bahawa mahkamah menyatakan bahawa unsur-unsur fitnah memang ada. Cuma Haji Hadi tidak sebut nama. Bahawa oleh kerana Haji Hadi tidak sebut nama, maka Samsul tidak berhak menyaman Haji Hadi. Itu saja. Teknikal. Ya? Teknikal. Hakikatnya Haji Hadi memang telah melakukan fitnah yang amat besar kepada rakannya sendiri, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Haji Hadi telah membuat tuduhan tanpa melihat bukti, fakta dan juga kes, ya, terus membuat tuduhan dengan secara rambang, ya, untuk menghalalkan tindakan Parti PAS meletakkan calon di beberapa kursi keadilan. Ini yang dilakukan oleh Haji Hadi dan ianya amat bertentangan seperti mana yang diulas oleh Tuan Mentor Oman 2-3 hari yang lalu. Ya? Jadi nampak sangatlah bahawa PAS ini sebenarnya bukan membawa apa yang diajar oleh Islam, tetapi dia membawa apa agenda. Kalau benda itu berkepentingan pada pihak dia, maka hukumnya halal. Kalau bertentangan dengan dia, maka hukumnya haram. Inilah cara PAS berpolitik dan ini amat memalukan, ya, kepada yang bukan Islam. Sebab yang bukan Islam akan menilai apakah ini Islam mengajar bahawa kita boleh fitnah orang suka hati. Oh, tak payah sebut nama, tak apa, fitnahlah sepuas-puasnya. Ya, apakah ini yang diajar oleh Islam? Ya. Jadi saya nak beritahu dengan saudara bahawa PAS sekarang ini sedang cuba untuk membersihkan imej Najib, ya, dengan mengatakan, oh ada di mahkamah di akhirat. Ya, semua orang tahu mahkamah akhirat, tak payah sebut. Ya, semua orang tahu di mahkamah akhirat tidak ada siapa boleh menandingi keadilan di mahkamah akhirat. Ya, kerana di akhirat nanti tidak ada pendakwa raya, tidak ada peguam negara, tidak ada pihak pembela, ya, yang jadi saksi adalah tubuh badan kita sendiri yang menjadi saksi di mahkamah akhirat. Ini jangan dibuat perbandingan dengan mahkamah dunia. Kalau kamu nak gunakan betul-betul mahkamah akhirat sahaja,
hapuskan semua mahkamah di dunia ini. Buang semua sistem mahkamah. Siapa nak buat jihad, buatlah jihad. Siapa nak rasuah, rasuahlah. Ya, tunggu di akhirat nanti. Ya, tunggu hukuman di akhirat. Itu yang lebih adil. Ya, jadi tak perlu nak sebut. Ya, cerita benda di akhirat akan diputuskan di akhirat nanti. Sekarang ni kita nak cerita tentang dunia ini. Apa yang berlaku di dunia ini. Bagaimana kita nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di dunia ini. Ini yang nak kita ceritakan. Kita nak bagi tahu rakyat bagaimana orang rasuah, ya, yang menyapu duit rakyat ini harus dihukum di dunia ini. Di akhirat sudah pasti. Ya, belum tentu kamu bersalah di dunia, akan bersalah di akhirat. Belum tentu kamu bebas di dunia, akan bebas di akhirat. Itu semua orang tahu. Ya, kita tak pertikaikan. Ini kekuasaan. Ya, di akhirat nanti semua orang tahu. Tapi di dunia ini janganlah kita mencari alasan untuk nak mensucikan seseorang dengan kita mengaitkan mahkamah di dunia ini nak dibandingkan dengan di akhirat. Itu saja yang saya nak bagi tahu. Maka kesimpulannya saya nak bagi tahu bahawa PAS cuba nak mensucikan, ya, nama Najib. Tak tahulah apa budi baiknya, ya, yang hingga PAS rasa perlu nak sucikan, ya, imej Najib ni, ya. Sama ada kes yang 10 juta ke, ya, sama ada budi-budi yang harus dikenang oleh PAS, maka PAS rasa membelanya, ya. Tapi yang peliknya tak datang dulu ke mahkamah, ya, memberikan sokongan moral ataupun berhimpun di padang merbuk, membuat solat hajat dan sebagainya, ya, untuk memberikan kemenangan kes kepada Najib, ya. Okey, cukup sampai sini. InsyaAllah kita akan ulas lagi dalam beberapa isu yang lain, ya. Terima kasih banyak kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada channel YouTube saya, dan mohon share dengan rakan-rakan yang lain agar kita dapat kongsikan, ya, untuk kita menjawab hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan PAS yang semakin lama semakin merapu dalam pandangan mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.